Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi duduk dalam majlis ilmu yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala akan memberkati usaha kita pada malam ini, dan seterusnya akan melimpahkan kepada kita ilmu yang akan dapat kita manfaatkan insya-Allah untuk amalan kita sendiri yang pertamanya, dan kemudian kita akan sampaikan kepada orang-orang lain yang bersama-sama dengan kita insya-Allah. Yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Masjid Sultan Syarif Ali, Kampung Sengkurung, Negara Brunei Darussalam, dan juga pihak Syababul Iman yang telah menganjurkan program ini, iaitu setiap minggu pada setiap hari Sabtu menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi menyambung apa yang telah kita buat sebelum daripada pandemik baru-baru ni, iaitu kita telah mengadakan setiap malam Ahad setiap minggu sesi selepas daripada maghrib sebenarnya, tapi oleh kerana suasana kita sekarang ni kita mengadakan secara online pada setiap pukul 8 malam insya-Allah. Malam ni agak terlambat sikit kerana ada masalah teknikal yang tak dapat dielakkan. Jadi Alhamdulillah kita akan menyambung pada malam ni sesi kita. Pengajian kita ialah kita sampai kepada kisah Nabi Yunus alaihi salam. Dalam sesi lepas saya telah ceritakan, telah berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Yunus. Bagaimana Nabi Yunus, di mana Nabi Yunus, kita telah tunjukkan sedikit peta-peta di mana Nabi Yunus ni, iaitu Nabi Yunus adalah berasal ataupun melakukan usaha dakwah baginda alaihi salam, iaitu di Nineveh. Di Nineveh ataupun dipanggil sebagai sekarang ni berhampiran dengan Mosul, satu bandar di utara negeri Iraq, berhampiran dengan Turki. Jadi Nabi Yunus secara ringkasnya saya ceritakan sedikit, telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke tempat tersebut, dan kemudian dia telah berdakwah, dan kemudian dakwah dia tidak diterima. Lalu Nabi Yunus telah melarikan diri, meninggalkan tempat kaumnya itu, dalam keadaan dia merasa marah kepada kaumnya kerana tidak menerima apa yang diseru. Selepas daripada itu, jadi apabila dia telah menaiki kapal untuk melarikan diri daripada kaumnya itu, maka berlakulah iaitu dilakukan undian kerana berlakunya ribut ataupun berlakunya suasana yang mana kapal itu mungkin akan tenggelam. Jadi apabila telah diundi, yang naik namanya adalah Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus alaihi salam terpaksalah dicampakkan. Setelah beberapa kali tetap juga naiknya Nabi Yunus, nama Nabi Yunus. Jadi akhirnya dia dicampakkan ke dalam air, dan pada ketika itulah seekor ikan yang besar telah menelannya, dan beradalah di dalam perut ikan itu beberapa ketika, dan kemudian Nabi Yunus alaihi salam telah berdoa di dalam perut ikan itu dengan doanya yang masyhur, iaitu bertasbih dan juga mengaku kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, sebagaimana yang telah kita baca sebelum daripada ini, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia mengakui bahawa aku ni zalim, kata. Jadi akhirnya dia telah dimuntahkan balik. Jadi kita baca ayat Quran pada sesi lepas, iaitu pada minggu lepas, di dalam surah Saffat, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perkara ini, iaitu daripada surah Saffat daripada ayat 139, kemudian 141, 40, 141, 42, 43 dan juga 144. Kita berhenti pada ayat 144 dalam sesi pengajian kita pada minggu lepas, iaitu tentang bahawa kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalaulah Allah dia tidak
tidak menjadi orang-orang yang musabbih, dia kata. Iaitu Allah Ta'ala kata falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah dia ni bukan daripada orang yang suka bertasbih, nescaya lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allah sebut dalam surah Saffat ni ayat 144, nescaya Nabi Yunus ini akan berada di dalam perut ikan tu sehinggalah hari kiamat. Maknanya selama-lamanya lah sehingga dia matilah, maknanya kan. Tetapi apa yang berlaku adalah lain. Nabi Yunus telah bertasbih, banyaklah tasbih dia sebelum daripada dia ditelan oleh ikan pun. Dia ni orang yang banyak bertasbih dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Taala telah memberi pelepasan kepadanya dan akhirnya dia dicampakkan. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sama-sama lagi membaca sambungan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa yang kita baca ni adalah minggu lepas. Kita sampai sekarang ni jadi Allah SWT sebut di bawah ni kan, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, nescaya dia akan berada di dalam perut ikan itu sehingga hari kiamat. Jadi kita baca pada malam ni ayat 88. Satu ayat yang pertamanya ialah ayat 88 daripada surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu Taala ceritakan apa yang berlaku kepada Nabi Yunus ni. Lalu Allah Taala telah sebutkan fastajabna lahu, Allah Taala telah memenuhi permintaan dia. Maknanya dia merasa dia dah mengaku dia ni zalim dan sebagainya. Ya Allah, selamatkanlah aku lah, macam tu lah lebih kurang. Lalu Allah pun fastajabna lahu, maka kami telah perkenankan untuknya. Jadi apa yang Allah Ta'ala buat padanya? Wa najjaynahu minal ghammi, dan kemudian kami telah selamatkan dia daripada ghammi. Ghammi itu makna kegelapan. Memang berada dalam perut ikan tu adalah gelap. Dahlah ikan, perut ikan pula laut lagi kan, gelap. Jadi maknanya wa najjay, Allah Ta'ala selamatkan. Jadi Allah SWT sebut di sini kan bahawa semua benda ni adalah sebenarnya di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah nak selamatkan kita, Allah tak nak selamatkan kita ke, Allah nak biarkan kita, semua tu adalah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita nak gambarkan bagaimana Allah Taala ni maha perkasa dan juga maha berkuasa. Nak buat apa-apa pun dia boleh buat. Jadi Allah Taala kata di sini wa najjaynahu, kami yang selamatkan dia minal ghammi. Kalaulah Allah Taala tak nak selamat dia, maka dia biarlah dia dalam perut ikan tu selama-lamanya kan. Dah mati macam itulah dia kan. Tapi apa-apa pun Allah Taala berkuasa. Jadi Allah Ta'ala sebut sini selepas daripada tu wa kazalika nunjil mu'minin. Yang cantiknya dalam ayat ni ialah apa, dalam ayat surah Al-Anbiya ni yang kita baca ni ialah wa kazalika, dan begitulah Allah Ta'ala ceritakan, Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yunus, dan Allah Ta'ala kata begitulah kami selamatkan orang mukmin. Maknanya apa-apa yang berlaku kepada orang mukmin lah pada hari ni kan. Mungkin kita tengok orang mukmin tu ditindas, orang mukmin di zaman Nabi tu ditindas, dia tu diseksa, mereka tu setengah tu dibunuh dan sebagainya. Bukan Allah Subhanahu Taala tak tahu, Allah Taala tahu, tapi Allah Taala beri masa, Allah Taala beri tempoh, Allah Taala beri kepada nak tengok orang beriman tu sabar tak sabar, nak tengok orang kafir tu sanggup tak sanggup untuk berhenti daripada kezaliman dia. Jadi akhirnya apabila telah berlaku apa yang tak sepatutnya, maka Allah Taala pun menghukumlah orang-orang kafir tu di Badar sebagai contohnya. Abu Jahalnya, macam-macam lah, Umayyah bin Khalafnya, semua tu dibunuh di dalam peperangan Badar. Jadi kita tengok kan, maknanya ketua-ketua kafir, musyrik Mekah tu yang menyeksa orang beriman semasa di Mekah tu, mereka semua dibunuh di Badar. Jadi Allah SWT sebutkan wa kazalika nunjil mu'minin, Allah Ta'ala boleh selamatkan. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yunus tu, sepatutnya kita mengambil perhatian bahawa walaupun dalam keadaan mungkin kita kata macam kajian banyak dibuat sekarang kan, berapa lama orang boleh duduk di dalam perut ikan. Zaman moden ni kan, berapa lama orang boleh berada di dalam perut ikan. Sebab apa? Dengan asidnya, dengan apalah, dengan macam-macam benda kan yang keluar lah bila ikan tu menelan seseorang kan, menelan sesuatu. Patutnya tak boleh hidup lah, tapi Allah Subhanahu Taala berkuasa, Allah Taala boleh buat apa saja. Begitulah kita yakin kepada Allah, Allah Taala boleh buat apa saja. Seterusnya ayat yang akan kita tengok ni, yang seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Saffat selepas daripada tu kan, iaitu ayat 145. Ini surah Anbiya yang di bawah ni adalah merupakan, tengok surah Saffat surah Saffat ada di belakang sana, di sana ujung sana.
Jadi apa Allah Ta'ala sebut ni? Fanabaznahu bil ara'i. Fanabazna, tengok Allah Ta'ala sebut lagi. Bukan ikan tu yang mencampakkan, tapi Allah Ta'ala yang mencampakkan. Maksudnya ialah Allah Ta'ala yang memerintahkan ikan tu mencampakkan. Jadi ikan tu dengan sebesar-besar, kita tengok ikan sekarang, ikan paus, ikan kecil, ikan apa semua kan, semua tu bergerak dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kata no, no. Kalau Allah Ta'ala kata yes, yes. Jadi tengok kan, ikan tu fanabaznahu, kami yang campakkan dia bil ara'. Ara' tu makna di padang satu tempat yang kosong. Kosong kan, ara' tu kan. Jadi kemudian tu wahuwa sakim, dan Nabi Yunus pada masa tu dalam keadaan sakim. Sakim ini makna sakit lah. Bahasa dekat-dekat tu kan, sakim dan juga sakit. Maknanya dia tu dah nak memanglah kan berada dalam perut ikannya dalam keadaan sangat-sangat sakit dah badan. Dikatakan seluruh badan tu fizikal dia sakit kan. Mental tu cerita lain lah pula tu kan. Tapi makna kemudian tu apa Allah Ta'ala kata? Lepas tu wa ambatna alaihi, selepas daripada dia naik ke pantai tu, dimuntahkan oleh ikan tu, maka dia pun terdampar di situ, terdampar di pantai tu. Apa dia? Jadi dia duduk atas tepi tu dengan keadaan sakit dia, dengan badan sakitnya. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Ta'ala tumbuhkan. Ini cantik ni. Allah Ta'ala telah tumbuhkan wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Allah Ta'ala sebutkan min yaqtin, sebut sini kan. Iaitu kami telah tumbuhkan ke atasnya, maknanya untuk dia tu, dan dikatakan daun tu besar, pokok tu kan, pokok tu macam mana tiba-tiba tumbuh kan tepi dia tu kan, tepi Nabi Yunus tu besar, daun dia tu besar, dia boleh buat berlindung dengan daun, kemudian dia ada buah pula. Jadi disebutkan sini ialah yaktim. Yaktim ni yaktim ni dia kata pokok tu ialah pokok yaktim. Apa dia ke pokok yaktim ni? Di dalam terjemahan biasa dia terjemahkan dengan labu. Saya tunjuk pokok labu ni kan. Ni labu kan. Ni labu. Labu ni ada banyak jenis Ada labu macam ni, ada labu macam ni, ada labu orang panggil labu kuning ni, ada labu panjang ni, labu ada macam-macam jenis labu Jadi apakah jenis labu yang yang tumbuh di tepi Nabi Yunus tu? Jadi banyaklah orang buat kajian sekarang sebenarnya. Di zaman moden ni bahkan saya pernah terjumpa ada seorang yang bukan Islam sebenarnya. Dia daripada Kuching, Sarawak, pernah buat kajian tentang perkara ni, iaitu labu apakah yang tumbuh di tepi Nabi Yunus. Sangat menarik saya rasa cerita ni. Jadi dia telah buat kajian. Jadi kalau nak tahu, carilah sendiri apakah dia labu tu, kerana dia kata dia ni adalah pakar pertanian lah jadi dia buat kajian. Dia kata ada sejenis labu yang sangat special lah yang bila dimakan tu dia punya kandungan dia tu, dia boleh menguatkan seseorang, iaitu kalau badan lemah dia jadi kuat dan sebagainya. Jadi dia kata bagi dia labu itulah dia. Apakah labu itu? Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah saya rasa boleh mencari kan artikel yang telah dibuat oleh seorang pensyarah daripada UiTM Kuching. Kalau tak salah saya lah kan yang pada masa tu dia tak beragama Islam, sekarang saya tak tahu kan. Jadi dia sangat minat lah dengan kajian-kajian dan ni. Jadi Allah SWT sebut yaktim ini dia yaktim kalau ikut dalam bahasa sekarang lah kan. Tapi apakah yang tumbuh tu, ini labu bentuk mana, wallahu a'lam bisawab, saya tak boleh nak katakan. Jadi seterusnya Allah SWT sebutkan tu, tumbuhlah yaktim di tepi dia, lalu dia pun makan. Makanlah, akhirnya tubuh dia menjadi kuat tubuh yang Nabi Yunus. Berapa lama dia duduk situ, ada macam-macam pendapat. Jadi kita tak penting lah perkara tu kan. Kemudian seterusnya wa arsalna ila mi'ati. Yang menarik lagi tu, badan dia dah sihat selepas tu, lepas dia makan yaktim tu, wa arsalnahu, kemudian kami telah utuskan Nabi Yunus tu ke mana? Ila mi'ati alfin aw yazidun. Ila mi'ati alfin, mi'ah tu 100, alfin tu 1000, makna 100,000. Aw yazidun artinya ialah tambah ataupun lebih lagi. Dahsyat maknanya kita nak ceritakan kisah Nabi Yunus ni. Pada zaman Nabi Yunus tu bermakna dah ada orang yang sangat-sangat ramai dah. Bukanlah manusia kita kata sekarang ni ramai kan. Ramai kita kata berapa, ada 7 bilion ke 6 bilion kan. Kita kata ramai kan tak? Tapi zaman tu di tempat tu sahaja. Walaupun di zaman ni, kalau kita katakan zaman ni zaman bila agaknya ni kan. Ini zaman sebelum daripada Nabi Isa lagi ni kan. Ini zaman-zaman dulu. Tiba-tiba ada orang macam. Jadi Nabi Yunus ni telah diutuskan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala beritahu dia, kamu Yunus pergi kepada tu. Ada yang kata bahawa kaum yang disuruh pergi itu adalah kaum yang asal tu, iaitu Nabi Yunus sebelum daripada ini dah pergi dah berdakwah di situ.
tapi dia berdakwah di situ, tapi orang situ tak nak dengar. Sehinggalah diceritakan sebagaimana kita cerita dalam sesi lepas kita, iaitu akhirnya oleh kerana Nabi Yunus ni dah nak marah sangat, tak tahan, mereka ni dia berdakwah, orang situ tak nak terima dakwah dia, jadi dia lari. Sedangkan dia lari tu sebelum dapat keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rupa-rupanya sebenarnya selepas daripada Nabi Yunus tu lari daripada tempat tu, orang di sana tu mula menyesal. Dia menyesal lah sebab dia mula rasa takut. Sebab apabila Nabi ni dah tak ada, seorang Nabi dah tak ada di satu tempat tu, maka itu petanda bahawa akan turun azab. Jadi oleh kerana itulah maka orang di situ rasa takut dan mulalah menunggu-nunggu bilalah Nabi Yunus nak datang balik ni. Tiba-tiba Nabi Yunus datang balik. Itu satu pendapat kata bahawa yang Nabi Yunus datang semula tu ialah kaum yang asal tadi tu, dan mereka telah bertaubat dan mereka kemudian telah beriman. Allah Ta'ala kata tu fa'amanu famatta'nahum ila hin, ayat 148 yang saya baca kat sini, iaitu akhirnya mereka semua beriman. Maknanya 100,000 atau lebih tadi tu beriman. Dahsyat dakwah. Maknanya apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan orang tu beriman, sangat mudah. Iza ja'a nasrullah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dalam surah An-Nas. Surah An-Nas, bukan An-Nas, An-Nas, iaitu apabila telah datang pertolongan daripada Allah, bantuan daripada Allah, kemenangan daripada Allah, pembukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu akan dapat lihat manusia ni akan berduyung-duyung, akan masuk afwaj, maknanya bergerombolan kemudian akan datang masuk Islam. Tengokkan Mekah masuk Islam dalam masa beberapa hari saja. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka di Mekah juga tu 13 tahun mereka tak nak terima Islam. Tapi setelah daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buka kota Mekah, pada hari itu saja berapa ribu orang dah masuk Islam. Betapa mudah orang masuk Islam apabila Islam telah mencapai kemenangan. Jadi itulah di antara sebab itulah di antara perkara-perkara yang sepatutnya difikirkan oleh orang Islam pada hari ini ialah mungkinlah Islam ini kelihatan tak menarik. Islam ni disebabkan oleh orang Islam sendiri ataupun orang Islam tu tidak bersungguh-sungguh, orang Islam tu malu dengan Islam dia. Jadi telah menyebabkan bahawa orang susah nak terima Islam. Jadi sepatutnya kita orang Islam kena bangga dengan Islam kita. Kena bersemangat dengan Islam kita, kena menunjukkan Islam kita ni supaya orang akan tengok. Orang yang tak Islam pun dia akan tengok, orang Islam macam ni, orang Islam kita tegas dengan agama kita, perkara-perkara yang perlu tegas kita perlu tegas. Jadi seterusnya Allah SWT sebut sini, maka fa'amanu, apabila mereka tu beriman, apa Allah Ta'ala beri pada mereka? Famatta'nahum, kami telah beri nikmat kepada mereka, ilahin, kepada satu tempoh masa yang seterusnya. Jadi itulah saya rasakan ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam ni yang Allah Ta'ala kita petiklah yang sekadar yang mampu daripada ayat-ayat ini. Jadi seterusnya insya-Allah kita masuk sedikit tentang pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Yunus alaihissalam ni. Jadi yang pertama sekali ialah yang saya nak share di sini ialah ada beberapa perkara ulama-ulama sebut tentang apakah yang sepatutnya kita ambil. Saya minta maaf kalau kurang nampak sikit tulisan dia warna biru, minta maaf tapi insya-Allah saya akan cuba bacakan. Yang pertama sekali ialah ulama-ulama buat kesimpulan ataupun pengajaran yang pertama sekali ialah perlunya bersabar di dalam menyampaikan Islam kepada orang lain, kepada manusia. Maknanya Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang Nabi. Dia diutuskan kepada kaum itu dan kemudian ada sedikit tidak sabar. Sebab itulah Allah SWT sebut apabila menceritakan tentang Nabi Yunus alaihissalam ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Qalam, Allah Ta'ala sebut surah Al-Qalam, Allah Ta'ala sebut fasbir li hukmi rabbik. Allah Ta'ala beri semangat kepada Nabi, bersabarlah untuk menunggu keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala takun, Allah Taala kata, wala takun, wahai Muhammad, jangan kamu jadi seperti kasahibil hud, sebagaimana orang ikan tu. Nabi Allah Taala tak sebut nama kan. Kalau kita kata pakcik ikan, kita kata sahibil hud, iaitu orang ikan. Jadi tahulah siapa lagi pakcik ikan kalau tak Yunus, Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Allah Taala sebut bahawa contoh yang tak sabar yang pernah berlaku kepada seorang Nabi ialah Nabi Yunus alaihissalam yang dah berdakwah
Bukan seperti kita ni mungkin tak berdakwah pun lagi, tapi dah tak sabar dah. Dia ni dah berdakwah dah, lama dah, tapi tak beriman juga. Sebab itulah dia timbul perasaan tu. Jadi itu yang pertama lah kan, pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, Allah SWT sebut ni daripada ayat cerita kisah Nabi Yunus alaihi salam ni, ialah yang kedua, kerja dakwah ni mestilah mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja menyampaikan agama ni. Kita ni menyampaikan agama adalah membawa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada dalam Quran bagi kita pada hari ini, apa yang ada dalam hadis, kita ceritakan kepada manusia lain. Yang belum lagi terima, yang belum lagi faham, yang belum lagi pernah dengar mungkin, ataupun pernah dengar tapi tak nampak lagi dengan jelas. Jadi tanggungjawab kita untuk ceritakan Islam ni kepada mereka. Tetapi dalam masa yang sama, kita nak sampaikan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua ni. Alhamdulillah kita menjadi orang beriman. Dalam masa yang sama, cara nak sampaikan juga mestilah mengikut apa yang telah diajar oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana? Sebab itulah dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, sebagai contohnya, surah Yusuf ayat 108, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan, kul hazihi sabili, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Inilah jalanku, maknanya ini jalan apa? Ini jalanku, iaitu jalan aku ialah ad'u ilallah ala basirah. Aku ni mengajak orang, manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi mestilah ala basiratin. Ala basiratin maksudnya ialah mempunyai pengetahuan. Mengajak kepada satu benda yang aku tahu. Jangan mengajak kepada benda yang salah. Maknanya kita mungkin semangat kita nak mengajak orang kepada, tapi benda yang kita tak tahu. Jadi kita ajak. Jadi kena belajar sedikit untuk mengetahui kan, apakah yang kita nak ajak tu. Jadi apabila kita dah tahu satu benda tu, kita ajak orang kepada benda tu. Jadi basiratin, ulama kata ialah dengan ada pengetahuan, dengan ada ilmu. Jadi apakah ilmu ini? Yang dikatakan sini, iaitu ilmunya ialah pengetahuan bagaimanakah cara untuk berdakwah tu. Jadi dakwah pun ada cara dia, nak mengajak orang Islam, mengajak orang pun ada cara dia. Jadi oleh itu menjadi kewajipan lah, kalaulah mengajak orang kepada Islam itu adalah kewajipan, maka mempelajari cara juga adalah kewajipan. Sebagaimana kita kan, kita nak apa ni, nak bermunajat kepada Allah, kita nak bersolat kepada Allah, tapi kita tak tahu bagaimana nak solat. Kita mestilah mengikut cara-cara solat yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajar oleh Allah SWT kepada Nabi. Akhirnya Nabi mengajarkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sembahyanglah sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Sebab aku sembahyang ni ialah apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada aku. Jadi aku sembahyang. Jadi oleh kerana itulah maka yang kita sebut di sini, iaitu apabila kita ni nak melakukan dakwah, dakwah adalah merupakan kerja yang suci, kerja yang dituntut, kerja yang diminta oleh Allah Ta'ala kepada semua orang Islam. Bukan orang yang bergelar dakwah saja kan. Bukan orang kata, oh dia ni bekerja di pusat dakwah, saya ni tidak bekerja di pusat dakwah. Tak, semua orang. Pusat dakwah tu ialah special dia, itu tugas dia. Tapi kita semua juga bertugas untuk berdakwah kan, dengan caralah yang betul. Jadi kita kena belajar. Jadi sebab itulah untuk berdakwah ni, sebagaimana kita tahu nak sembahyang pun kena tahu cara sembahyang, maka begitulah juga nak berdakwah pun kita kena tahulah cara ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakanlah di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi-Nabi, nak menunjukkan kepada kita inilah dia, bentuk-bentuk yang betul, ini bentuk yang salah. Sebagaimana kita baca dalam kisah Nabi Yunus ni, yang salahnya yang berlaku kepada Nabi Yunus ialah Allah SWT kata wala takun kasahibil haud, iaitu tidak sabar. Tidak sabar. Jadi kita hendaklah bersabar, yang kita boleh belajar dari sini. Seterusnya ialah sunnatullah, perkara yang ketiga, sunnatullah. Minta maaf tak berapa nampak ni. Iaitu sunnatullah. Sunnatullah iaitu peraturan Allah, ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti akan menolong orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala tak akan biarkan. Memang nampak kelihatan pada awalnya Nabi Muhammad dengan orang musyrik, tetapi akhirnya Allah Ta'ala dah beri jaminan dah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan, inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhad. Allah Ta'ala kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inna lanansuru, kami pasti akan menolong. Siapa? Rusulana. Pertama, kami pasti akan menolong Rasul kami. Kemudian yang kedua, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, yang bersama dengan Nabi, yang menjadi pengikut Nabi. Dan kemudian di mana? Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia Allah Ta'ala akan tolong.
wa yauma yakumul ashhad, dan juga begitu juga hari akhirat. Maknanya bukan dari hari akhirat saja Allah Taala tolong. Allah Taala tolong akan. Jadi Allah Taala, sebab itulah dalam Al-Quran Allah Taala sebutkan, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah Taala akan tolong kamu. Kalau kamu tak tolong Allah, Allah tak akan tolong kamu. Jadi kalau kamu dapat juga nampak kelebihan-kelebihan walaupun kamu tak tolong Allah, jaga-jaga kan. Itu adalah kemungkinannya adalah istidraj. Yang bahaya kan, yang menarik secara perlahan kita tu ke arah lebih sesat. Kenapa? Kerana rasa aku jahat pun Allah Taala tolong juga. Itu adalah perasaan-perasaan yang tu. Seterusnya itu adalah perkara yang ketiga. Perkara yang keempat ialah perlunya cepat untuk bertaubat bila silap. Jadi kisah kaum Nabi Yunus ni yang segera bertaubat, dia bertaubat, maknanya bila dia tengok Nabi Yunus ni dah lari dah daripada dia, jadi mereka cepat-cepat ni bahaya ni kita kan. Kita nampak ni nak kena azab dah ni. Jadi cepat-cepatlah mereka bertaubat. Jangan tangguh-tangguh. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, bila masuk dia campak saja di dalam perut ikan, tercampak dalam perut ikan, dia terus bertaubat ni. Dia terus, walaupun kita kata tak adalah dia ni melakukan dosa apa, cuma kesilapan sedikit saja dia lakukan, Allah Taala marah kepada dia. Marah kepada Nabi Yunus alaihissalam. Perkara yang terakhir, yang ulama-ulama ambil pengajaran daripada kisah Nabi Yunus ni ialah masalah taubat manusia ni, walau bagaimana jahat sekalipun, walau bagaimana dahsyat dosa yang dibuat, akan tetap juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia betul-betul bertaubat. Taubatan nasuha. Jadi tak ada benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tak bertaubat, tak memberi taubat. Contohnya, jadi kisah dalam satu hadis yang masyhur, seorang yang membunuh 99 orang, lalu dia bertanya kepada seorang rahib, orang yang kuat beribadah, dia tanya, adakah Allah Taala akan ampunkan aku? Rahib tersebut berkata, no, kamu tak akan diampunkan. Lalu dia bunuh rahib itu. Lalu dia cari orang lagi, orang tunjukkan dia seorang yang alim. Dia tanya kepada orang alim tu, adakah dia telah bunuh 100 orang? Adakah Allah Taala akan terima taubat dia? Jawab orang alim tu, yes, kamu diterima taubat. Tapi syarat dia, kamu berpindah daripada tempat ni kepada tempat yang lebih baik. Kamu berkawan di sana dengan orang yang baik. Lalu dia pun berjalan, tengah jalan dia mati. Jadi cerita ni kan, lalu berlakulah perebutan di antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Satu nak bawa ke neraka, satu nak bawa ke syurga. Lalu datanglah Allah Ta'ala menjadikan seorang malaikat yang menyerupai seorang lelaki yang menjadi penghukum, penentu. Jadi akhirnya dibawa dia ke syurga. Jadi makna di sini ialah taubat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala walau bagaimana, tapi dengan syarat. Nombor satu, sebelum matahari naik daripada sebelah barat. Yang keduanya, sebelum nyawa sampai kepada halqum, ketika nak mati. Jadi kalau dah sampai ke sini macam Firaun, Allah Ta'ala tak akan terima. Tapi selagi belum tu, jika sedikit bertaubat, Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Jangan bimbang, insya-Allah, pada sesiapa saja yang melakukan dosa, jangan putus harap. Allah Ta'ala tetap juga akan menerima taubat kita semua. Saya setakat itulah saja, insya-Allah. Untuk sesi malam dan akan datang, insya-Allah kita akan bersama-sama di kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa yang agak panjang, kita akan ceritakan. Insya-Allah, setakat saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi insya-Allah marilah kita tutup sama-sama pengajian kita pada malam ni dengan sama-sama kita membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.